Kalau siapa yang pernah ikuti Twitter, Facebook dan sebagainya, akan sentiasa ada hal-hal yang berkenaan. Contoh royalty buku, royalty penulis lah. Royalty penulis ataupun penerbitan ni tak bagus. Penerbitan ni tak ada syutingan ke, teruk sangat dia punya tata bahasa dan sebagainya. Ada orang bagi apa istilah polis apa? Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita pada malam ini di podcast Melaka. Saya Farid Akrab Dan saya Fazli. Pada malam ini adalah sesi pertama untuk podcast ini. Boleh Fazli ceritakan macam mana perjalanan kita pada hari ini dan akan datang nanti? Baik, jadi podcast Melaka kita nak cuba jadikan sebagai satu tempat pertemuan. Pertemuan di antara semua pemain-pemain yang terlibat dalam ekosistem perbukuan ataupun ada yang sebut sebagai industri perbukuan. Jadi podcast kita ni kita akan buat tempoh masanya lebih kurang dalam 20 ke 30 minit. Mungkin kalau nak lebih pun mungkin 40 minit maksimum. Dan kita akan cuba bersiaran sebulan sekali. Jadi ini adalah siaran pertama kita, malam yang pertama. Untuk itu mungkin Farid boleh kongsikan kenapa kita wujudkan ataupun kenapa kita buat podcast Melaka ni? Baik. Untuk podcast Melaka ini, salah satu sebab utama yang kita wujudkan ialah dia sebagai satu tempat, satu platform untuk kita bercerita dan bercakap dan mengisi ruang kosong berkenaan hal-hal seputar isu dalam ekosistem perbukuan. Dia bukannya sekadar melibatkan hal-hal yang kontroversi seperti yang pernah dibincangkan oleh masyarakat di Facebook dan sebagainya, tapi dia mungkin akan dah menyentuh, tapi tak adalah sehingga perlu kita cakap jadi isu tu terlalu besar. Salah satunya. Dan yang kedua, selain itu kita memang akan berkongsikan berkenaan hal-hal seputar buku dan juga pelbagai yang menyentuh pelbagai bidang seperti falsafah, sejarah, bahasa dan sebagainya. Itu adalah salah satu sebabnya, dan dua sebab lah bagi saya. Dua sebab utama kenapa kita wujudkan dan jalankan podcast ni. Okay, kalau kita tengok balik tadi ada sebuah istilah kita duk sebut berkenaan dengan ekosistem perbukuan kan. Biasanya kalau kita sebut pasal perbukuan ataupun industri buku, biasanya kalau orang di luar sana dia kenal industri buku tu, biasanya kenal penulis buku, orang kenal. Penerbit buku, orang kenal. Mungkin kedai buku orang kenal juga kan. Tapi selain pada tu saya rasa macam selain pada tiga yang saya sebutkan tadi, mungkin orang kurang kenal ataupun memang tak kenal langsung. Jadi boleh tak kalau Farid kongsi siapa lagi sebenarnya yang terlibat dalam ekosistem perbukuan ni? Kita mungkin boleh tengok dalam situasi kita di Malaysia lah kan. Baik, secara umumnya kalau sebagai pembaca lah, salah satunya kita memang akan kenal penerbit dan penulis. Okey, sebagai contoh kita tunjuk pembeli yang akan datang, pembaca yang datang pesta buku BBKL. Contohnya BBKL itu lepas kita akan cari saya nak cari contoh buku Nirnama lah, penerbit dia Hilal Asyari Sas. Dia dah terus penerbit dan penulis sahaja. Dia dah tahu tajuk apa yang nak dibeli kan. Kemudian dia biasanya pembaca ni secara umum lah, kira dia memang dia takkan fikir selain pada itu. Dan untuk pengetahuan semualah, siapa yang belum tahu dan siapa yang nak tahu, ekosistem perbukuan ni dia lagi luas daripada bukan sekadar penerbit dan penulis. Penulis dan penerbit itu adalah dua perkara yang wujud dalam ekosistem sendiri. Ada banyak lagi lah maksudnya. Betul, ada banyak lagi. Dan yang pertama, kita bermula dengan paling asas sekali, iaitu penulis. Sebab apa kita dengan penulis? Tanpa penulis, tiadalah buku yang untuk diterbitkan. Tiada penulis, tiadalah penerbit tak ada bahan untuk diterbitkan, bahan untuk dibaca oleh masyarakat umum. Dan penulis tu penting, sangat-sangat penting.
Kalau kita tengok tradisi Islam sendiri lah kan. Pengarang kitab siapa, mu'alif dia siapa semua, dan dia sangat memainkan peranan penting lah, sebab penulis tu bergantung pada kewibawaan dia dan ilmu dan sebagainya lah. Untuk konteks muda ni, penulis terkenal sebab apa? Lenggok bahasa dia. Contoh lenggok bahasa, apa yang bawa tu, cerita apa. Sebagai contohnya fantasi. Kalau sebut fantasi, fiction, okay, dah tahu dah siapa pembaca, siapa penulis yang terkenal. Penulis dah kenal siapa yang mana cerita yang seronok, mana yang tak seronok dan sebagainya. Kalau bukan non-fiction, dia pecah lagi bidang apa dan sebagainya. Okay, dia penulis. Dan seterusnya daripada penulis, kita naik ke peringkat yang seterusnya, iaitu penerbit. Sebab apa wujud penerbit? Penerbit ni lah sebagai tapak untuk penulis menerbitkan buku sendiri. Tapi untuk masa sekarang ni, dalam selepas kita fokuslah kepada sejak PKP dan sehingga sekarang, kebanyakannya penulis sudah mula menerbitkan karya mereka sendiri. Apa kita panggil sekarang ni, istilahnya ialah suah terbit. Betul, dia suah terbit. Mungkin ada isu yang lain tu kita akan bawa akan datang lah perbincangan macam mana berkenaan suah terbit ni. Dan daripada penerbit tu, dan banyak penerbit lah di Malaysia ni. Salah satu yang paling terkenal, satunya Akademi Jawi Malaysia. Kemudian Jejak Tabiah, penerbitan Iman dan sebagainya. Dan terlalu banyaklah penerbit yang dah wujud daripada 2019 dan sehingga sekarang masih bertumbuh. Saya cakap umpama cendawan tumbuh lepas hujan lah, penerbit, makin banyak penerbit dah terbitkan buku. Kalau kita tengok kat pesta buku pun, kedai betul, kedai banyak kan. Yang kedai tu pun kadang-kadang dia bukan kedai, dia memang penerbit, dia bawa buku dia sendiri jual. Betul, dia bukannya sekadar kedai buku saja. Penerbit sendiri akan masuk untuk menjual buku mereka sendiri. Dan kita akan memang nampaklah pertambahan tu sangat ketara lah, penerbit yang baru dan sebagainya. Okay. Kemudian daripada penerbit tu, kita akan masuk lagi. Daripada penerbit tu, dalam dia tu ada lagi. Dalam penerbit sendiri pecah pada apa? Satu, reka bentuk. Reka bentuk ni biasanya akan sentuh kita panggil layout buku lah. Layout buku tu dalam susunan buku tu macam mana, atau surat berapa nak, adakah dia punya perenggan tu okey, bacaan dia bila pembaca tengok sesuai ke tidak dia punya mata dia tu kan, dan sebagainya. Dan daripada situ kita ada atur huruf pula. Atur huruf ni dia akan guna jenis tulisan apa yang sesuai dan sebagainya. Itu yang saya faham lah sebagai atur huruf tu sendiri. Kemudian yang penting sekali ialah reka bentuk kulit buku tu terus. Itu tugas paling penting selain daripada buat reka bentuk layout isi dalam buku tu, ialah cover buku sendiri, kulit buku tu sendiri. Kalau kulit buku tu tak cantik, memang akan orang akan sebut lah. Ini tak cantik kan, cover dia punya ni tak cantik lah. Contoh kita ambil yang mudah lah, cover ni tak cantik lah ni, apa sebut kan. Dan sebagai itu dia dari kacamata pembaca lah, saya sebut tadi. Kemudian daripada situ, penerbit sudah terbitkan pelbagai judul dan sebagainya. Kemana ia akan dibawa seterusnya? Situlah pentingnya satu lagi tingkat ialah penjual. Penjual yang terbahagi kepada satu kontraktor buku ataupun bekal lah. Dan satu lagi ialah kedai buku tu sendiri. Beza? Ada beza? Dia ada beza sebab buku pembekal ni dia lebih kepada dia ambil sampel buku, dia ambil buku contoh lah. Buku contoh dia akan bawa kepada syarikat, mana-mana syarikat yang perlukan, dia akan ambil pesanan lah. Selalunya dia tak akan ada satu kedai buku yang tetap lah. Baik. Kedai dia tu sekadar macam satu gudang untuk kumpulkan buku yang dia pesan dan dia post, dia bagi kepada pelanggan dia. Itu satu contoh lah. Kalau kedai buku ni ialah kedai buku, dia beroperasi, jual buku, bagi buku dan sebagainya. Macam itu. Daripada situ kepada pembaca. Dan saya satu lagi setinggal penterjemah.
Sebab apa saya sebut penterjemah? Sebab penterjemah ni sangat penting juga sebab dia dalam ekosistem perbukuan dan dia setara lah dengan penulis tu sendiri. Sebab penterjemah ni dia menterjemahkan karya-karya luar kepada bahasa ibu dia sendiri. Dan untuk bacaan pembaca sendiri, pembaca negara dia sendiri. Dia sangat penting sebab yelah, contoh kita ambil contoh kitab Imam Ghazali. Contoh ada yang buta bahasa Arab, tak tahu bahasa Arab. Dan itulah peranan penterjemah tu sangat penting. Dia akan terjemah buku-buku karya-karya yang penting untuk orang kita membaca. Jadi penterjemah tu pun adalah salah seorang yang terlibat dalam ekosistem Betul, perbukuan. salah seorang yang terlibat dalam ekosistem perbukuan tu sendiri. Dan ekosistem tu sentiasa berjalan selagi penerbitan tu berjalan. Buku tu ada. Jadi kalau tadi yang dikongsi, kita mula dengan pengarang. Jadi pengarang tu pun saya rasa pengarang, kalau karya asli mungkin pengarang. Mungkin kalau karya tu karya terjemahan, penterjemah lah kan. Mungkin ada juga orang panggil istilah karya suntingan. Ada disebut karya suntingan. Jadi mungkin penyunting tu lah kan. Jadi saya tengok ada beberapa jenis karya yang berbeza jenis, mungkin berbeza lah yang peringkat awal tu. Kemudian setelah selesai pengarang tadi, kita masuk pula pada proses ni, apa nama yang kita boleh sebut, penyunting. Penyunting. Penyunting Sangat-sangat mainkan peranan penting. Kalau buku tu dah siap terjemah, penyunting dia tak dapat, kita panggil buku tu tak dapat satu hal penyunting. Sebab apa? Penyunting ni dia akan susun tu balik. Ayat tu sedap ke tak sedap, ayat tu sesuai ke untuk membaca, adakah ayat tu terlalu nampak kaku sangat, dia akan boleh ubah dan sebagainya lah kepada untuk penyelarasan bahasa tu sendiri. Dia pernah jadi tak penterjemah ataupun pengarang tapi penyunting tak ada, dia terus pergi reka bentuk? Pernah jadi kan macam tu? Pernah jumpa? Itu saya tak pasti. Tak pasti ya. Mungkin ada. Mungkin ada lah, pernah jadi, tapi saya tak tahu siapa yang pernah buat begitulah. Tapi kalau ikut aturannya kena ada penyunting lah. Penyunting kena ada. Betul. Itu penting tu, penyunting kena ada dalam kata nak menerbit sesebuah buku. Okay. Selesai penyunting, pembaca pro. Boleh apa beza pembaca pro dengan penyunting? Mungkin kalau tahu sikit ke ataupun pengalaman ke? Penyunting ni pembaca pro. Pembaca Pembaca pro ni salah satu tugas dia yang penting ialah untuk apa kita panggil semak ejaan, semak semula ejaan ataupun dan sebagainya lah, macam margin lari ke dan sebagainya. Dia akan semak satu persatu daripada baris ke baris, daripada perkataan ke perkataan. Di situ. Itu sangat penting lah. Sebelum diterbitkan, kita akan terbitkan buku, kita panggil draft. Panggil buku contoh, buku sampel sebelum diterbitkan secara rasmi. Melalui situlah tugas penyunting dan juga pembaca proof untuk dibuat. Semakan dan sebagainya. Semakan lah. Okay. Sebagai contoh, saya pengalaman saya sendirilah. Saya pernah jadi salah satunya penyunting yang pertama dan juga pembaca proof untuk karya Hilal Ashraf itu sendiri. Ini nama yang pertama. Ini pengalaman peribadi lah. Betul, pengalaman secara peribadi lah. Ini nama yang Jawi, bukan yang Rumi, yang Jawi pula tu. Dan lagi bertambahlah cabaran dekat situ. Takkan saya semak perkataan untuk bentuk ejaan dan sebagainya sebelum diserahkan kepada penyunting untuk disemak sekali lagi. Jadi kalau tadi kita dah sebut penyunting, kemudian pembaca proof, kemudian kita masuk pula pada proses reka bentuk. Betul, reka bentuk ada yang sebut reka letak, atur huruf. Jadi tapi dia punya kerja dia tu adalah reka bentuk buku tu, nampak bentuk buku tu lah. Betul. Saiznya, marginnya, tengoklah ada ilustrasi ke gambar dan sebagainya yang terlibat. Selesai reka bentuk, mungkin selesai reka bentuk, kita masuk pada proses percetakan. Percetakan pula, saya rasa dalam kita, kalau kita sebut ekosistem perbukuan, percetakan ni saya rasa kurang orang kata apa, diambil perhatian ataupun orang tak tanya pun siapa pencetak. Betul. Kan orang jarang cakap lah. Mungkin tapi sekarang saya tengok
dah mula pencetak pun menonjolkan diri. Betul. Dia Kan? sudah mula menunjukkan diri Dah sekarang. mula munculkan diri. Mungkin adalah nilai-nilai ataupun kualiti yang dia bawa kan. Betul. Jadi sebenarnya pemilihan pencetak pun sangat penting untuk menerbitkan sebuah buku tu. Selesai cetak, tadi kita sebut dia akan sampai kepada kontraktor ataupun pengedar buku, kemudian penjual buku, dan seterusnya pembaca. Betul sekali. Dan kita boleh kata kalau ekosistem perbukuan tu dia dimulakan dengan penulis tu. Betul. Dan diakhiri dengan pembaca lah. Okay. Dan tapi mungkin yang susunan yang kami sebut tadi itu berdasarkan pengalaman ataupun apa yang kita tahulah. Dan mungkin ada lagi di luar sana mungkin ada lagi pihak-pihak lain yang terlibat ataupun proses tadi pun mungkin susunannya mungkin berbeza mengikut rumah penerbitan kan. Betul. Jadi ni mungkin setakat apa yang pengalaman kita yang kita tahu kita sebutkanlah di sini. Okay, jadi kita tengok ekosistem tu dia akan berpusing lah. Dan bila mana ekosistem tu berpusing, jadi dia orang kata setiap proses, setiap orang yang terlibat tu dia mainkan peranan yang Betul. penting. Sangat-sangat mainkan peranan yang penting. Okay, jadi kalau macam tu, kalau kita dah sebut tadi ekosistem perbukuan tadi, daripada pengarang, penulis hinggalah pembaca. Jadi dalam podcast Mulaqah ni kita akan bincang seputar isu ekosistem perbukuan tu lah. Itu antara salah satu perbincangan yang akan berlaku di dalam podcast kita lah. Sebab kita akan fokus terus kepada seputar masalah ataupun apa-apa yang pernah ditimbulkan. Sebab kalau siapa yang yang pernah ikuti Twitter, Facebook dan sebagainya, akan sentiasa ada hal-hal yang berkenaan. Sebagai contoh, royalty buku, royalty penulis lah. Royalty penulis ataupun penerbitan ni tak bagus. Penerbitan ni tak ada syutingan ke, teruk sangat dia punya tata bahasa dan sebagainya. Ada orang panggil apa, istilah polis apa. Dia sebagai pembaca dan dia pun dia merangkap polis polis yang secara tak rasmi. Istilahnya kita panggil polis lah. Polis tak rasmi. Polis tak rasmi kepada penerbitan dan sebagainya lah. Dan memang isu tu sentiasa berterusan. Dan dekat sinilah kita podcast Mulaqah ni kita cuba mengisi ruang ini. Maksudnya bukan sekadar kita yang akan bersama kat sini. Mungkin kita akan panggil pemain lain yang terlibat dengan ekosistem perbukuan itu sendiri. Dan satunya itu salah satunya lah. Jadi kita ni bukanlah mewakili. Betul, bukan mewakilinya dunia buku. Dunia bukunya kita kena dengar Mulaqah ni. Kita dengar Farid cakap apa gitu. Kita tak lah. Apa yang kita cakap ni betul, yang luar sana salah pula nanti. Betul. Akan jadi satu masalah lain kat situ. Jadi ni kita sediakan satu platform podcast Mulaqah untuk kita bincang, untuk perkongsian lah. Dan perkongsian pada sudut macam ni, sudut kita lah kan. Dan kemudian ni kita akan jemput lagi orang lain, pemain lain dalam negara, luar negara, daripada penulisnya hinggalah pembaca, dan untuk kita sama-sama kongsi dan bincang lah isu-isu yang berkaitan. Jadi kalau kita tengok balik, Farid sendiri ada pengalaman ke terlibat dalam ekosistem perbukuan ni? Kalau mungkin boleh kongsi satu dua kat mana bahagian yang pernah terlibat? Salah satunya ialah di bahagian bahagian kedua akhir. Iaitu kalau akhir sekali pembaca kan. Saya di bahagian penjual. Bahagian buku tu sendiri. Untuk dia bagi saya sangat penting lah bahagian jualan ni. Sebab apa? Satu, kena bercakap. Memang kena bercakap, kena bersembang untuk ceritakan tentang buku lah secara umumnya. Tapi itulah, kita nak sembang pasal buku ni, kita kena tahu secara umum pelbagai perkara. Tapi yang pentingnya kita punya komunikasi punya cara lah. Betul ke tak apa semua. Bukan sekadar duduk tunggu orang tu tanya buku apa dan sebagainya lah. Itu yang penting sangat. Sebab apa? Dan satu lagi, kedai buku ni pun dia sebagai tapak penerbit hantar buku, ataupun kalau dia rajin lagi, dia akan cuba dekati institusi besar macam
perpustakaan negeri, perpustakaan PNM ke contoh, perpustakaan negara kan, dan sebagainya lah, untuk menyebar luas lagi buku yang dibawa tu kepada masyarakat umum lah. Itu situ. Tu sekarang ni saya berada di situ. Kalau penjual buku ni, yelah kalau kita cakap pasal kedai buku kan, kedai buku tu banyak judul kan, jelah tengoklah kalau kita pergilah misalnya Popular ke Kinokuniya ke kedai even kalau kita pergi kedai runcit pun buku banyak sangat kan. Kita kena tahulah semua satu persatu buku tu dia cakap apa, siapa penulisnya, siapa penerbitnya, macam tu kan penjual buku. Itu kira kalau bagi saya benda tu hebat sangat benda tu dahsyat sangat tu, sampai kita tahu sampai detail tu kan. Yalah. Dia kena kita secara umum lah buku itu tentang apa, dan memang kalau nak tahu lagi detail kena tahu zaman buku tu ditulis tahun apa, tahun berapa. Kalau lagi nak tahu lagi rajin, kalau dia rajin lah, kalau punya tu rajin dia akan cuba Google lah, Google nama tu, cari maklumat lah siapa dan sebagainya lah. Betul tu dia tambahan kepada pembaca yang beli buku. Tapi itulah, bukannya semua pembaca minat dengar benda cerita kan. Kita cara umum cerita. Sebab pembaca ni kebanyakannya memang tak suka diganggu. Dia sikit-sikit buku cerita apa, dia kan rimas. Daripada nak beli terus dia kata apa, kalau sekarang turn off lah, nak beli terus tak beli. Daripada nak belanja RM100 kedai kita tu, terus tak belanja RM100. Contoh lah, pergi kedai makan sebelah kedai kan, contoh lah. Macam tu Memang ada, memang akan ada macam tu. Ataupun akan cari kedai lain yang ada selesa macam tu. Pelik. Dia bukan pelik lah, tapi yalah, benda tu memang selalu terjadi. Bagi pembaca memang sebahagian memang tak suka begitu. Memang tak suka dilayan. Bukan sebahagian, saya rasa mungkin semua lah kot. Tak suka dilayan terlalu tu, sebab dia nak ada rasa menikmati dia dalam dunia dia sendiri. Nak pilih buku apa sebagainya tu, tu tertakluk pada dia. Tapi kalau kita cakap sikit pasal tadi ekosistem perbukuan tu, saya tertarik dekat yang pembaca tu. Kalau Farid tengok, Farid rasa peranan dia apa peranan dia dalam ekosistem perbukuan ni kan? Adakah dia punya peranan dia memang semata-mata duit? Maksudnya dia tukang beli kan? Tukang beli maksudnya hidup lah. Yelah, boleh dari segi duit tu boleh menampung semua pemain-pemain industri kan? Kadang-kadang dia ada peranan yang lebih selain daripada pembeli kan, sebagai pembeli tu. Salah satunya sebagai pembaca tu dia juga sebagai pembeli lah, salah satunya lah. Itu salah satu punya ni lah. Tapi pembaca ni sebab dia merasakan membaca tu perlu. Jadi perlukan bahan untuk membaca. Dan memang sekarang dah banyak dia boleh baca kat Google dan sebagainya, tapi dia dia perlukan buku fizikal untuk dia baca. Kemudian mungkin dia ada fikir untuk anak-anak dia ke, dia akan simpan, dan buku tu mungkin sangat penting untuk dia, sebab ada buku yang boleh menjadi, kita panggil apa, punca dia nak berubah dan sebagainya. Kita tak tahu buku apa, tapi memang ada satu buku tu memang dia mengubah kehidupan pembaca tu sendiri. Dan sangat penting lah masyarakat tu membaca, sebab masyarakat tu kita perlukan satu sikap membaca tu sendiri. Kalau tak membaca memang salah satunya susah nak berkembang lah benda tu. Tapi itulah, membaca tu perlu ditampung dengan pelbagai kita panggil apa, kemahiran yang lain lah. Itu pembaca tu salah satu yang sangat penting dalam kehidupan sendiri. Dia kan, membaca ni kita tak boleh fokus terus pada buku je. Dia yang dibaca, contoh Wattpad ke, baca Google ke, baca apa ke, pun baca juga. Kita tak boleh fokus dia kena baca buku ke tak. Itu kan secara statik atau jumut sangat benda tu kan. Pembaca ni luas dia punya ni. Kalau kita tengok malam ni pun kita siaran kita yang pertama. Jadi kita
untuk malam ni kita sentuh sikit Betul. secara kasar kan. Secara kasar sebenarnya ringkas lah mengenai setiap proses ataupun setiap pemain dalam ekosistem perbukuan tu. Saya adalah ada sikit pengalaman pencetakan buku kan. Jadi saya tengok pencetak buku ni dia salah satu kelebihan dia akan dapat tahu dulu buku ataupun buku yang bakal diterbit kan. Macam misal kata yalah sebelum menerbit sebelum sampai ke tangan penjual ataupun pengedar tu mesti akan sampai kepada pencetak dulu kan. Jadi pencetak tu dia mudah banyak jenis-jenis buku yang dia kenal dia. Rupanya ada buku jenis A, ada buku jenis B, ada jenis C. Kadang-kadang buku yang kita tak sangka yang ni pun boleh jadi buku. Ya betul. Jadi saya tengok pencetak ni pun dia satu peranan dia lah dia mencetak buku tu, tapi dari segi maklumat yang dia boleh dapat tu pun sangat mudah sebab orang kata secara percuma je dia boleh dapat. Yalah orang hantar fail cetak, jadi semasa proses dia mencetak tu kadang-kadang dia tengok, dia membaca apa semua kan. Jadi tapi orang jaranglah sebut pasal pencetak ni kan. Dan kalau kita nak cakap pasal dunia percetakan secara khusus, saya rasa tak ramai yang orang tahu kan. Memang orang yang kerja pencetak je lah, betul, ataupun di kilang-kilang buku kan. Betul. Saya rasa tak semua juga penulis ataupun mereka bentuk dia ada peluang untuk tengok apa yang terjadi dalam kilang percetakan, sebab tak semua kilang percetakan yang boleh orang keluar masuk macam ni kan. Betul. Jadi itulah mungkin malam ni kita ringkas saja dulu sesi kita pada malam ni, dan untuk sesi akan datang kita akan pergi lebih mendalam, kita akan lebih khusus kepada mana-mana pemain yang kita akan bincangkan. Dan untuk makluman bukan kami berdua saja yang akan cakap setiap episod nanti. Betul. Bukan kami kedua je. bukan kami berdua sahaja. Mungkin insyaAllah pada sesi akan datang kita akan bersama dengan salah seorang jemputan yang pertama kita daripada negara jiran kita sendiri, negara serumpun kita, iaitu Indonesia, yang akan menceritakan sedikit sebanyak berkenaan ekosistem perbukuan di sana. Ya. Jadi sebelum menutup, kami sekarang ni bersiaran di kedai buku Melaka yang akan kami buka daripada Isnin hingga Jumaat dari pukul 9.30 pagi hingga 8.30 malam. Jadi jika pihak tuan berminat untuk datang, boleh datang ke kedai kami. Kalau Google atau Waze tu, Google saja Akademi Jawi Malaysia. Dan kalau berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan Melaka, kedai buku Melaka atau Akademi Jawi, boleh layari Facebook kami. Sebelum saya tutup, saya terangkan sekali lagi, kita bersiaran di podcast Melaka masa lebih kurang 20 ke 30 minit, dan kita akan bersiaran selama sebulan sekali. Betul, sebulan sekali setakat ni. Dan bagi yang mungkin pendengar yang mungkin nak juga berada bersama kami, boleh jemput datang. Jemput datang ke Melaka. Nanti kita akan kongsikan lah bila waktu yang kita buat apa semua. Jadi kita boleh bincang-bincang, dan saya rasa kita mungkin boleh buka soalan. Mungkin kalau lepas ni ada yang orang bertanya apa semua kan. Mungkin akan datang, mungkin akan ke arah situlah. Kita tengok macam mana keadaannya. Dan kita bincang lah, kita lebih pada perbincangan lah, bukan kita pegang autoriti dalam dunia perbukuan ya. Bukan. Saya rasa mungkin sampai situ saja dulu malam ni. Betul, sampai sini malam ni. Jadi insyaAllah ada apa-apa lagi kita jumpa di sesi akan datang. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.